Telah tercipta sebuah sejarah, kehebatan gedung, ilmu yang indah, sehingga melonjak tamadun dunia menjadi lanskap yang sempurna. Disinilah bermula segalanya, sebuah titian pendidikan, menggenggam budi yang penuh arti. Dari SITC ke UPSI, salam seabad suluh budiman, mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad suluh budiman, namamu jadi sebutan dunia. Telah tercipta sebuah sejarah, kehebatan gedung, ilmu yang indah, sehingga melonjak tamadun dunia menjadi lanskap yang sempurna. Pasti harmoni ibu tercinta berseri bersinar. Namamu jadi sebutan dunia. Mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad suluh budiman, namamu jadi sebutan dunia. Namamu jadi sebutan dunia. Selamanya. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Engkau dan aku maka berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada.
kandung suluh budiman, oh budiman malam gelap, bina budi penyebar tekad, pancaran semangat wajah. Ibu kandung suluh budiman, ibu pujaan kami yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Ibu kandung suluh budiman, dengarlah sumpah sumbang sinar suci. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Telah tercipta sebuah sejarah, kehebatan gedung, ilmu yang indah, sehingga melonjak tamadun dunia menjadi lanskap yang sempurna. Disinilah bermula segalanya, sebuah titian pendidikan, menggenggam budi yang penuh arti. Dari SITC ke UPSI, Salam seabad suluh budiman, mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad suluh budiman, namamu jadi sebutan dunia. Taruh jelas tu dia. Telah tercipta Teresia aja ni. sebuah sejarah, kehebatan gedung, ilmu yang indah, sehingga melonjak tamadun dunia menjadi lanskap yang sempurna. Pasti harmoni ibu tercinta berseri bersinar selamanya. Salam seabad suluh budiman, mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad suluh budiman, namamu jadi sebutan dunia. Mendidik anak-anak bangsa dengan ilmu di dada. Salam seabad suluh budiman, namamu jadi sebutan dunia. Namamu jadi sebutan dunia. Suluh budiman bersinar selamanya. Suluh budiman bersinar selamanya. Selamanya.
luhur, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Engkau dan aku langkah berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Ayo bergerak bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Ayo
suluh budiman, oh budi malam gelap, bina budi penyebar tekad, pancaran semangat wajah. Ibu kandung suluh budiman, ibu pujaan kami, yang berjasa pada masyarakat, hidup gagah berani. Ibu kandung suluh budiman, dengarlah sumpah sumbang sinar suci, selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Sikit kita mulakan Boleh. Okey, insyaAllah. Okey, biasa nak open dulu Ya, kami open dulu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan bicara pentadbir UPSI siri 1 2024 pada hari ini, marilah kita memohon keberkatan kepada Allah SWT dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sahabat ibu kandung suluh budiman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan berkat limpah kurnia-Nya kita dapat bersua kembali secara maya di dalam talian pada pagi ini yang berbahagia. Dalam bicara pentadbir UPSI siri 1 2024 bersamaan dengan syarahan Universiti Awam siri 1 2024. Saya mewakili pihak UPSI mengalu-alukan rakan sekerja dari UPSI sendiri dan juga dari Universiti Awam yang lain juga turut serta dalam bicara pentadbir UPSI kali ini. Bagi makluman kepada semua, bicara pentadbir UPSI siri 1 2024 ini juga kerjasama dengan Jawatankuasa Sumber Manusia Universiti Awam JK Semua, manakala di bawah JK Semua ini merupakan syarahan Universiti Awam siri 1 pembuka bagi tahun 2024 pada tahun ini. Untuk makluman semua juga, bicara pentadbir ini juga dipancarkan secara langsung di Facebook rasmi Unit Latihan UPSI. Mohon untuk follow, like dan share live tersebut supaya input yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan pada hari ini dapat disampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Sebelum saya perkenalkan penceramah bagi bicara pentadbir UPSI pada siri kali ini, ada beberapa perkara yang perlu dihadiri sekalian untuk maklum dan mohon kerjasama kepada semua. Yang pertama, mohon tidak mengaktifkan mikrofon atau berkongsikan sebarang bahan bicara daripada device anda semasa sesi bicara pentadbir sedang berlangsung.
Yang kedua, sidang pentadbir ini akan ada sesi soal dan jawab. Sekiranya hadirin mempunyai soalan yang ingin bertanya, bolehlah bertanya secara langsung di Webex atau tinggalkan soalan yang sama. Soalan di ruangan chat Webex ataupun ruangan komen FB Live di unit latihan. Yang ketiga, link kehadiran bicara bertakbir pada hari ini akan diedarkan semasa bermulanya sesi soal jawab berlangsung. So mana-mana rakan dari universiti awal yang lain boleh isi di link tersebut. Mohon untuk pilih ruangan orang awam. So untuk kaki tangan UPSI boleh pilih kaki tangan UPSI. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, yang ini saya perkenalkan penceramah bagi bicara bertakbir UPSI siri 1 pada hari ini. Beliau merupakan kelulusan Bachelor of Digital Creative Media. Kepakaran beliau dalam bidang graphic design, advertising, publishing dan corporate identity. Sepanjang perkhidmatan beliau di UPSI selama 16 tahun telah memperoleh pelbagai anugerah dan pengiktirafan, antaranya anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2015 dan 2019, juga memperoleh kemenangan tempat kelima dalam FAM Logo Competition pada tahun 2016, first place in PTB Mascot Competition 2016 dan sebagainya. Beliau dimasukkan ialah Encik Hairul Aizat bin Abdul Rauf yang merupakan mereka grafik di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang sedang berkhidmat di Jabatan Strategik UPSI. Baiklah, dengan tajuk beliau, Corporate Identity, a Professional Branding Campaign, untuk meneruskan bicara pada hari ini. Saya serahkan kepada Encik Hairul Aizat bin Abdul Rauf untuk mengalih sesi seterusnya. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Encik Fahim dan juga BSM kerana mempelawa saya untuk memberi bicara untuk pentadbir siri 1 pada tahun ini. Okay, dengan tajuk Identity Corporate ataupun Corporate Identity, a Professional Branding Campaign, saya ingin membawa anda masuk ke dalam bidang Identity Corporate ini Islami, tuan-tuan, bukan anda ikut masuk dalam bidang saya. Tapi saya ingin menjelaskan bagaimana bidang ini mempengaruhi dalam kehidupan kita sebagai insan yang bekerja, terutama sekali adalah organisasi ataupun syarikat, tuan-tuan. Okey, kebiasaannya saya sebagai orang teknikal yang tuan-tuan, kebiasaannya saya mengajar khusus lebih kepada kita face to face, tuan-tuan. Kita mengajar teknikal, kita buka software, buka komputer, kita paparkan, kita buat kerja sama. Tapi untuk kali ini, tuan-tuan, berbeza sikit, tuan-tuan. Saya akan sharing secara verbal lah, tuan-tuan, iaitu based pada pengalaman dan juga kemahiran. Sebenarnya sharing ilmu ni betul juga, tapi lebih tepat kepada more to sharing experience ataupun skill, tuan-tuan. Okey, sebagai saya masuk pada slide seterusnya, Cik Fahim. Okey, ini sedikit sebanyaklah saya punya personal profile, datang daripada Temerloh Pahang, kini bermastering di Pulau Benam, Selangor. Sedikit saya punya interested di situ, travelling dan juga muzik, dan juga bolehlah juga menyanyi untuk sendiri dengar, tuan-tuan. Okay, sedikit sebanyak saya punya background saya akademik, degree dan juga diploma. Saya ni memang dikurniakan memang bakat seni daripada dulu lagi. Talent, tuan-tuan. Talent without working hard is nothing, tuan-tuan. Saya meminjam ayat-ayat Cristiano Ronaldo, tuan-tuan. Talent without working hard is nothing. Sebenarnya sedikit seperti saya, skill dan juga saya punya awards lah sepanjang saya ni yang top-top lah saya ambil. Yang biasa-biasa tu saya tak masuk lah, tuan-tuan. Seterusnya Cik Fahim, masuk pada saya punya career path saya. Slide seterusnya. Career path saya, laluan kerja saya. Saya bermula dengan kerja animator, tuan-tuan. Saya tidak terus masuk pada bidang saya, grafik. Pada itu tahun 2005 saya nak kerja pure grafik memang payah. Jadi saya paksa diri saya untuk masuk ke dalam bidang animation. Pada ketika itu saya bekerja di local company animation. Setahun selepas itu saya ditarik ke International Animation Company di Bukit Jalil. Pada ketika itu company ini buat kartun Perancis, 2D animation, masih lagi 2D animation. Saya bergaul dengan animator daripada Filipina, Australia dan juga Thailand.
Tapi level mereka-mereka animator daripada negara-negara ni berbeza lah. Kita mungkin slow sikit, tapi masih lagi boleh catch up lah apa yang dikehendaki oleh company tu. Sebenarnya saya mula melapor diri di UPSI Januari 2 Januari 2008. Saya mula bekerja di Pejabat Penerbit UPSI ketika itu namanya. Sekarang adalah Penjabatan Pengarang. 10 tahun lah tempuan di situ 2008 hingga 2018 buat buku lah, desain buku, layout buku sebelum dipindahkan ke pejabat korporat ataupun dipanggil di sini di UPSI ni bahagian komunikasi korporat mungkin di UA lain namanya lain tempuan okey, di situ lebih fokus untuk advertising dan events. Berezalah tempuan. Sebelum tu saya buat buku, publishing and printing, masuk pada grafik advertising pula. Dan juga di corporate tersebut buat event, betul-betul fokus event. Dan selepas itu, tak lama selepas itu, saya dipindahkan pula ke pejabat Chancellor yang mana juga membantu jabatan strategik. Tapi saya kini duduk di dua jabatan ni lah, membantu dua jabatan ni lah. Menjaga hal ehwal Chancellor dan juga bahagian strategik. Di sini saya mencuba cabang baru iaitu creative branding dan juga corporate identity. Di sini saya menjaga hal ehwal keperluan Chancellor lah dan juga branding universiti, komersial dan juga beberapa tugasan international lah yang mana yang keperluan Chancellor ataupun top management perlu saya akan buat lah. Kemudiannya slide yang berstyle macam dashboard dan juga kereta beberapa job top management, LPU, JKPU dan lain-lain lah. Okay, di sini tempat saya menunjukkan di mana saya bermula daripada animation masuk ke bidang grafik. Semasa saya kerja di animation tersebut, saya juga mencari peluang membuat part-time job grafik. Supaya saya interview grafik tersebut, saya membawa pengalaman ataupun kerja-kerja hasil kerja grafik juga ke interview tersebut. Sekiranya bawa kerja-kerja animation, bimbang peluang tu tipis lah tuan. So kerja-kerja grafik yang dibuat ketika part-time kerja animation tersebut dibawa ke interview untuk meminta kerja-kerja graphic designer. Okay, next slide. Kita terus saja kepada tajuk kita yang sebenar tadi tuan. Saya tak nak lama berkenaan dengan diri saya. Okay, identity corporate iaitu branding campaign ataupun kempen penjenamaan. Okay, bila sebut pasal identity corporate ni tuan, terlintas di kepala kita adalah hanyalah logo. Bermakna itu tidaklah tepat tuan. Logo adalah sebahagian daripada identity corporate. Tapi logo itu penting. Dia adalah main kepada identity corporate sebuah organisasi tersebut. Tapi di dalamnya ada satu package di mana ada kad nama, ada baju corporate yang melambangkan identiti organisasi itu, ada kita punya envelope yang ada logo tersebut, ada kita punya brochure, ada kita punya buku. Ini adalah merangkumi identiti corporate, bukan logo sahaja tuan-puan. Okey, saya masuk pada slide seterusnya. Okey, ini adalah contoh logo-logo yang saya hasilkan, yang top-top lah saya ambil tuan-puan. Ini bukan sekadar logo saja semata-mata. Contoh macam KPU dan sebagainya ni. Yang kanan atas ni adalah Harimau Malaysia yang pernah saya masuk lah. Adalah dapat tempat kelima lah hasil undian seluruh Malaysia lah. Okay, ini ada logo yang mewakili identiti syarikat ataupun organisasi, tapi tidaklah identiti corporate ni tuan-puan, logo semata-mata tuan-puan. Ia adalah satu package yang mana saya akan terangkan di slide berikutnya Encik Fahim. Slide berikutnya adalah tentang satu package di mana identiti corporate tu ini contohnya tuan-puan. Satu badan konsortium yang pernah saya hasilkan, ini antara yang lengkap lah identiti corporate dia. Di mana pada logo yang awal belah kiri tu saya terlibat pada tahun 2013 bersama dengan Prof Mahizir. Kemudiannya tahun 2019 saya dipanggil balik untuk join dan di situ kita rebrand balik KPU ni. Kita jenamakan balik dia semula dengan logo baru, identiti baru dan juga dia punya persembahan yang barulah. Dia lebih kurang macam tu. Kita mempersembahkan diri kita. KPU ni apa dia? Jadi terhasillah corporate logo, dia punya pen drive, card design, dia punya merchandise lah tuan-puan. KPU ni dia punya pen pun ada, layout layar tali pun ada dan juga kita hasilkan juga dia punya merchandise dan kita jual tuan-puan, kita generate money pada ketika itu.
Kapil ni juga tuan base buat saat ini dia base di UPSI kerana Presiden masih lagi daripada opsi. Presiden boleh berubah tuan-puan tapi waktu ini adalah dilantik adalah VC daripada opsi. Jadi kita ada office kita KPU kita ada website dia sendiri dan juga kita promo keahlian kepada universiti lain untuk join ke dalam konsortium KPU ni. Dan juga dalam masa sama KPU ni kenalah move forward dan juga generate money. Dia bukan under opsi tuan-puan kena generate money. Okay, seterusnya tuan-puan saya masuk terus kepada yang ada di corporate yang kedua yang saya hasilkan. Ini di awal KPU baru MQA di Kuala Lumpur tu satu agensi di mana CEO baru ni saya bantu sedikitlah di awalnya. Dia punya corporate image dia dari segi tie, dia punya pin untuk tie tuan-puan dan juga pin pada baju coat blazer tu dan juga selendang lah dan juga beberapa lagi hal lain image corporate lah saya hasilkan untuk MQA ni. Ini antara contohnya tuan-puan dua perkara tadi yang agak komplit lah sedikit saya bantu. Kemudiannya seterusnya Cik Fahim sedikit definition tentang identity corporate ni. Dia making business strategy visible through design. Apa-apa hal mesti design tuan-puan kita nak promote apa-apa, designer mesti ada kat situ. Tim grafik mesti ada. Tak kira syarikat apa pun, organisasi apa, dia kata tak ada tim grafik pun dia akan outsource. Dia akan cari grafik juga. So dia akan sedikit definisi di situ adalah merujuk kepada nama, logo dan ciri-ciri visual sebuah organisasi syarikat. Kalau organisasi itu opsi lah. Kalau syarikat swasta lah tuan-puan dia nak memperkenalkan nama kita ni. Kita nak patternkan nama kita ni. Opsi ni apa? UKM ni apa? UKM dia punya business core business dia apa? USM apa? Itu antaranya. Syarikat di luar pula dia nak promote apa? Nak masuk, nak cari job dalam UA, dia promote apa? Syarikat pencucian pejabat, dia promote apa? Jadi poin yang kedua tu adalah tindakan mempersembahkan dirinya kepada orang ramai. Servis. Contoh macam kita ada penyelidik, kita ada produk. Produk tu, penyelidik tu kumpulan daripada satu grup pensyarah ni, dia nak promotekan produk dia. Prodigy contohnya. Dia nak promote. Dia mesti perlukan grafik. Dia melalui design juga tuan-puan nak buat banting banner, nak promo, nak menghebahkan apa yang dia ada, apa yang dia boleh, servis yang dia boleh tawarkan. Okay, di bawah tu tuan-puan, identity corporate bukan sekadar logo dan nama yang digunakan sebagai satu komponen komunikasi. Okey. Ini komunikasi tuan-puan kita nak menerangkan kita punya corporate company ni, syarikat ataupun organisasi, kita mesti communicate dengan design, melalui design. Maka terhasillah, keluarlah brosur, keluarlah buku profil syarikat, buku profil pasal opsi contohnya. Ia juga melibatkan konsep dan tema yang disasarkan oleh syarikat itu tersendiri untuk menunjukkan ketidaksamaan identiti dan corporate dengan pesaing. Of course tuan-puan, bila kita masuk dalam bidang marketing ni, kita ada pesaing. Apa yang membezakan kita? Pertamanya dari segi design tuan-puan, kita nak tarik orang. Orang nak ke tidak selak buku kita tu. Nak selak tak kita punya brosur tu, nak buka tidak, nak teruskan baca ke tidak. Jadinya di sini grafik ni ataupun design ni mainkan peranan tuan-puan di dalam identiti corporate ni. Nak mewujudkan satu image syarikat tu ataupun organisasi tu. Identiti itu penting. Bila kita ada pesaing ni, kita nak tunjukkan yang kita ni, core business kita apa? Pendidikan. Pendidikan insya-Allah antaranya ini daripada institusi tertentu. Core business tertentu. USM of course dah science contohnya kan. Ada teknologi, UTM teknologi. Kita dah tahu dah. Okey tuan-puan sebagai contoh yang seterusnya adalah contohlah kita ada pesaing band lah tuan-puan band. Antara band ni dengan band ni mesti ada kelainan tuan-puan Kita wujudkan ketidaksamaan supaya kita ni berbeza. Kita tak boleh sama. Band ni kita dengar apa kita tahu dah. Okey, ni lagu daripada kumpulan ekspedisi sebagai contohnya. Yang hangat pagi ni tuan-puan ada beberapa pecahan band. Itu antara contoh lah tuan-puan supaya tuan-puan faham dia punya nak mewujudkan identiti setiap organisasi itu. Sama hal jugalah sama ahli muzik seperti band-band yang saya katakan tadi tuan-puan.
Okay, di bawah tu tuan-puan, saya masuk ke tajuk seterusnya adalah branding tuan-puan. Penjenamaan. Tadi ada identiti tuan-puan. Identiti yang kita nak image yang kita nak tonjolkan tuan-puan, nak persembahkan diri kita. Ini adalah jenama kita. Okay, merupakan satu proses yang terlibat dalam mencipta nama yang unik dan image. Okey, yang untuk produk dalam minda pengguna. Melalui kempen pengiklanan dengan tema yang konsisten. Ini tuan-puan dalam kehidupan seharian kita tuan-puan. Contohlah, sebagai contoh, kita punya produk yang melekat dalam minda kita. Colgate lah tuan-puan. Semua belum ubat gigi, orang dulu-dulu cakap, itulah Colgate. Sebutlah ubat gigi apa pun. Ubat gigi Fresh and White. Orang sebut Colgate juga. Kenapa tuan-puan? Sebab daripada awal dia dah melekat dalam minda kita, Colgate adalah ubat gigi. Contoh kedua sebagai contoh adalah Coca-Cola. Dia patentkan semua font dia, semua tulisan dia sama. Semua produk dia. Baik dalam minuman tin ke, minuman botol pun, konsisten dia adalah logo sama, warna tak lain. Merah hitam je tuan-puan. Konsisten. Tidaklah orang tengok, ini adakah produk yang sama lagi ke, ada berbeza. Sedangkan itu produk yang sama. Bila kita kekalkan konsisten tuan-puan, tema dah lain. Orang akan keliru tuan-puan. Jadi kita gagallah kat situ. Sebagai yang nak mencipta nama yang unik ataupun image tuan-puan. Okay, di bawah pecahannya tuan-puan, bila nak sebut pasal jenama ni, inilah jenama sebahagian daripada identiti jenama tersebut. Dia punya nama lah tuan-puan. Kalau adabi lah. Jenama dia tidaklah ada tambahan tuan-puan. Okay, kalau di bawah tu tanda jenama, simbol, reka bentuk, warna, gaya huruf, watak dan juga isyarat di dalam jenama itu sendiri tuan-puan. Contohlah sebagai contoh tadi adabi tuan-puan. Tuan-puan tengok logo tersebut, selain daripada nama jenama itu, apa lagi yang ada dalam tu? Tanda jenama dia adalah rumah kayu tu tuan-puan. Rumah kayu tu datang bersama logo tu. Kalau dipisahkan tu kita rasa macam lain lah. Sebab kita dah biasa tengok logo adabi, tulisan dia adabi, bawah dia pasti ada dia punya tanda jenama tu, iaitu rumah kayu tersebut. Macam kita lah logo-logo setiap syarikat atau organisasi. Contoh USI ni kan dia ada yang tersendiri, masih mengekalkan tulisan Jawi. Itu kita punya special lah tuan-puan. Antara logo-logo yang masih kekalkan tulisan Jawi tersebut. Okay, seterusnya adalah tanda dagang. Ini cap dagang tuan-puan. Ini untuk hak eksklusif lah kepada penjual ataupun yang menggunakan tanda cap dagang tersebut. Okay, seterusnya di bawah tu adalah hak cipta. Juga hak eksklusif untuk menghasilkan dan menjual jenama. Ini special lah untuk yang mencipta produk ataupun jenama tersebut. Itu adalah special bagi dia untuk menjual dan menggunakan jenama tersebut. Okay, yang terakhir itu adalah paten perlindungan undang-undang terhadap ciri-ciri produk ataupun proses pembuatan. Okay, 3 perkara ni tuan-puan, saya bukan bidang saya takkan elaborate lebih. Ini mungkin tuan-puan boleh refer Dr. Kesavan daripada RMC lah tuan-puan. Di sini dipanggil Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi UPSI. Di tempat lain saya tak pasti apa nama dia. Di bawah RMC dan juga Dr. Kesavan ni dia menjaga harta intelek tuan-puan. So 3 perkara ni tuan-puan, tuan-puan boleh refer dia lah. Okay, seterusnya tuan-puan, saya masuk ke slide seterusnya. Okay, ini contoh lah tuan-puan. Kita dalam grafik ini kita nak daripada boring baca teks, kita tunjuk gambar juga lah tuan-puan. Okay, macam tuan-puan tengok gambar yang paling atas kiri itu, Aminah Hassan. Dia telah membuat comeback 2-3 tahun ni. Masih lagi pattern sama tuan-puan. Walaupun dia dah lama terkubur, buat comeback orang ingat lagi. Logo dia, stiker yang sama, produk yang sama, tulisan yang sama, keadaan botol yang sama, cuma biasa gambar je. Cili ataupun tomato. Kita masih melekat di minda kita tuan-puan. Bila dia buat comeback, teringat lagi lah. Inilah sos yang mak bapak kita guna dulu-dulu. Okey, contoh kedua seterusnya adalah Ramly ni, produk Ramly Burger ni. Kita ingat burger, kita ingat Ramly kan tuan-puan kan. Dia mengekalkan corak yang sama. Kuning coklat. Itu identiti warna dia. Dia warna corporate yang dipatentkan, dipakai kuning dan juga coklat. Takkan ubah-ubah dah. Apa produk dia, nugget ke, burger ke, sosis ke, dia tampal logo yang sama. Orang takkan keliru lagi dah. Tidaklah contoh saji tu,
Tiba-tiba produk saji tu di keluaran akan datang tudung saji. Adakah benda yang sama? Padahal produk yang sama kan? Jadi kita dah patentkan saji, sampai bila lah produk tu kita akan gunakan, image dia, identiti dia adalah saji. Halnya sama juga sama dengan bawah tu, Zaitun ataupun Wiko, produk buatan Malaysia. Dan juga yang terakhir ni, of course tuan-puan, Gardenia tuan-puan. Orang ingat Gardenia, orang tahu dah roti. Tidaklah orang ingat Gardenia, sabun basuh pinggan. Tidak tuan-puan. Tahu roti adalah Gardenia. Apa produk dia pakai, roti apa, Pak, benda yang sama je. Logo yang dia pakai, itu adalah identiti dia. Dekor dia punya corporate color dia masih sama tuan-puan. Biru gelap dan juga jalur-jalur putih, merah tuan-puan. Apa-apa produk dikekalkan. Itu ini yang dinamakan tadi, tema sama dan juga consistency tuan-puan. Keseragaman sama dalam semua produk. Okey, seterusnya Cik Fahim. Seterusnya, yang ni saya cuba sharekan sikit saya punya pengalaman. Menggunakan saya, ini adalah lebih kepada macam sharing experience tuan-puan. Pengalaman saya mendaftar logo Kapiu pada ketika itu. Pada ketika itu kita Kapiu ni bukanlah bawa under UPSI tuan-puan. Jadi disebabkan kita rebranding baru, saya yang menghasilkan logo tu, jadi kita terus ke MyIPO ni tuan-puan. Ini adalah satu badan di mana Perbadanan Harta Intelek Malaysia tuan-puan. Apa sebarang tuan-puan punya penemuan baru ke, ada penyelidik baru jumpa dia punya research baru ke, dia patentkan terus, itu jadi hak milik dia. Tapi ini buat masa ni logo ni under nama saya lah. Boleh sekiranya hendak diubah, tak ada masalah, perlu bawa melalui beberapa proses lah di MyIPO tu. Saya pun tak pasti proses dia macam mana. Tapi ketika itu tidak tahu nak daftar atas nama siapa, jadinya atas nama saya lah sebagai pencipta tu. Ini adalah proses daftar MyIPO di PJ tuan-puan. Area PJ Central. Ini sedikit kongsian lah tuan-puan. Pada ketika itu saya terlibat dalam Kapiu di awal tu untuk brandingkan baru. Kita patentkan baru Kapiu ni untuk meneruskan image baru lah tuan-puan. Okay, tuan-puan, seterusnya tuan-puan, slide seterusnya adalah ini sebagai contoh yang terdekat lah kita punya logo UPSI. Inilah image kita. Daripada penonton daripada you lain pun boleh tengok tuan-puan, masing-masing pun mungkin ada dia punya identity corporate yang tersendiri. Dari segi color dia, color corporate dia, susunan mereka letak logo. Inilah yang terakhir setakat ni, logo UPSI. Menggunakan masih pattern yang sama, logo yang sama, sebab ini adalah identiti kami, UPSI. Merah, biru gelap dan juga kuning. So dia punya keterangan ni adalah adalah yang telah disimpan oleh bahagian corporate, dia punya CI dia. So logo ni, UPSI ni kita gunakan di mana tuan-puan? Of course lah, di dalam kita punya bahan digital kita, website kita, foreigner nak tengok, student international nak tengok, semua ada dalam website. Dalam baju corporate kita sendiri, kita bangga kita pakai logo UPSI di baju kita. Dia USIM pun ada baju corporate dia tersendiri, terpampang logo di dada. Inilah image kita tuan-puan. Kita keluar ke mana-mana saja pun kita bawa image kita. Dan juga dalam surat memo pun sama juga tuan-puan. Dalam email kita, tali leher kita bagi hadiah dekat pengunjung, ada logo UPSI. Situ adalah di mana sebagai komersial juga tuan-puan. Kita nak promote UPSI juga. So ini adalah iklan komersial, bahan cetakan, barang-barang cemara hati, terpampang logo UPSI. Ini image kita. Hadiah tu dapat daripada mana? Logo UPSI terpampang di situ tuan-puan. Dalam layout slide kita, dalam montage video yang dihasilkan oleh BKK, corporate, dan juga dalam buku diary kita. Banyak lagi tuan-puan. Bukan ini saja tuan-puan. Dalam bahan-bahan cetakan lain pun banyak juga, dalam buku modul yang dihasilkan oleh pejabat kanan mengarang, semua logo-logo UPSI. Jurnal-jurnal yang dihasilkan oleh pensyarah-pensyarah kita, semua ada terpampang logo UPSI tuan-puan. Ini adalah satu contoh yang dekat di hati kita lah, warga UPSI tuan-puan. Iaitu image identity corporate kita, UPSI. Iaitu logo. Okay, seterusnya Cik Fahim, saya masuk kepada kita ni nak mencipta kempen penjenayaan yang berkesan, yang effectiveness branding campaigns. Kita nak mencipta tuan-puan. Bagaimana caranya tuan-puan? Dengan grafik yang dibantu oleh grafik ni tuan-puan. Okey, seterusnya Cik Fahim,
untuk mencipta kempen penjenayaan berkesan ni, ini adalah untuk increase brand awareness tuan-puan, kesedaran di dalam penjenayaan. Kita penting tuan-puan untuk menjaga dan meningkatkan kesedaran. Okey, di dalam organisasi atau syarikat memang akan menggunakan kempen ini menjenamakan dan untuk tingkatkan kesedaran jenama kita tuan-puan. Melalui apa? Melalui kita wawarkan apa yang kita ada, fasiliti di sini ataupun servis yang kita tawarkan. Kalau pendidikan, pendidikanlah. Kalau teknologi, teknologilah tawarkan. UMP Pahang, ditawarkan apa? Teknologi juga. So sama dengan UTM lah tuan-puan. So poin kedua tu, pelanggan yang berpotensi untuk mengetahui lebih lanjut produk ataupun servis ditawarkan. Dalam beribu-ribu pelanggan ni, tak mustahil tuan-puan ada 100 pelanggan yang nak tahu pasal kita ni. Cuma kita tak tahu je. Pelanggan tersebut tu nak tahu pasal opsi ni. Jadi kita perlulah promo sehingga sampai ke dia. Cara sampai tu macam mana tuan-tuan? Melalui grafik tuan-puan, design. Kita design brosur, kita hebahkan dekat banting banner, kita bubuh dekat billboard digital, dekat highway, lalu nampak, oh opsi, ini yang kita nak tahu ni, opsi ni di mana? Okey tuan-puan, penting untuk memahami kesedaran jenama untuk meningkatkan reputasi organisasi tuan-puan, reputasi setiap UA kena jaga tuan-puan. Okey, dan menarik lebih ramai pelanggan. Kita dalam UA tuan-puan, kita punya pelanggan adalah ni pelajar tuan-puan, mahasiswa. Kita nak tarik dia tuan-puan, nak tarik pelajar ke USM. Macam mana pelajar ni turun daripada KLIA nak tarik ke USM? Contohlah dia turun di KLIA, iklan-iklan tu mesti ada tuan-puan, ataupun disebar-sebarkan melalui kalau zaman digital ni, digitalisasi ni tuan-puan, of course lah kita hebahkan dekat TV ke radio ke ataupun digital ni dia ada LED lah, LED board, LED banner tuan-puan, di tempat tertentu, tempat yang strategik untuk menangkap pelanggan kita ni. Dalam 1000 orang ni pasti ada 100 orang yang nak tahu pasal Husein contohnya. Dia akan tahu, dia akan tak dapatlah maklumat tu melalui iklan-iklan tersebut tuan-puan. Jenama tersebut kita sebarkan tuan-puan. Okay, apa itu kempen jenama? Satu usaha yang profesional tuan-puan oleh syarikat organisasi untuk membina dan mengekalkan kesedaran penjenamaan. Satu usaha UA, saya ambil terdekatlah opsi, usaha kita nak kempenkan opsi ni berada di mana. Orang sering bertanya, daripada awal dulu orang confused. Adakah mesti perguruan? Kita dah buat kempen tu, okey, orang tahu dah. Okey, ini adalah mesti pendidikan. Pendidikan mesti di opsi ataupun IPG ataupun ada juga di UKM. Tapi kita opsi ni lebih core business kita memang pendidikan lah. Jadi kita nak memperkenalkan daripada perguruan ni, orang nak sebut mesti pendidikan. Okey. Dan juga sama juga hal juga dengan industri lain, UTM contohnya, nak orang tahu teknologi mesti datang UTM. Okey, iklankan, kita usahakan beritahu teknologi kan. Hal yang sama juga lah di industri lain. Kita nak mengekalkan kesedaran di mana core business kita adalah, jenama kita adalah mesti sekian-sekian bidang. Itu adalah kempen jenama tuan-puan. Kita kempen. Buat masa ni opsi memang kita kempen lah. Opsi ni dia di mana, tidak jauh daripada KL. Kalau turun flight tu lalu mana. Jadilah orang akan tahu kedudukan opsi ni tidaklah jauh mana. Setakat berada di sepadan Selangor, Perak, tak lama dah ke KL tuan-puan. Okey, sebenarnya di bawah tu mengapa kempen jenama itu penting. Boleh membawa kepada kejayaan jangka masa panjang. Kita punya top management kita pun inilah promo jenama kita beritahu kita ada penyelidik yang bagus, menang beberapa award, tuan-puan, pensyarah-pensyarah kita masuk ITEX lah, masuk MTE 2014 baru ni menang award. Jadi kita ada jangka masa panjang lah, kita masuk pertandingan, kita tuan-puan, kita masuk ranking kita tuan-puan. Dalam 3-4 tahun baru ni pun kita pun ranking pun dah semakin meningkat tuan-puan. Situ adalah satu jenama kejayaan lah tuan-puan. Jenama yang kita bawa tu dan membawa kepada kejayaan jangka masa panjang. Ranking pun naik. Itu penting tuan-puan.
untuk kita mengekalkan kita punya jenama tu dan untuk berjaya lah di masa akan datang dan untuk jangka masa panjang. Kita saya masuk ke slide seterusnya. Okey, ini apa kempen yang UPSI buat? Kalau ni daripada UA lain lah. Kalau tanya kita ni, warga UPSI ni, pertama kita buat lah visibility UPSI lah tuan-puan. Kita memperkenalkan UPSI ni sebagai universiti pendidikan dan berlokasi tidak jauh daripada Kuala Lumpur. Melalui apa tuan-puan? Dalam slide Nak Chancellor pun kita sebut, Nak Chancellor yang bagi kita sebut UPSI ni tak jauh. Orang duk ingat kita ni berada di kawasan desa. Ataupun di ceruk-ceruk mana. Tidak tuan-puan. Kita sangat dekat dengan highway dan bersebelahan dengan Selangor, betul-betul sepadan tuan-puan. Dan juga kita tidak jauh pun daripada Kuala Lumpur. Sekiranya warga-warga student international yang duduk di Kuala Lumpur, travel datang ke Tanjung Malim, melalui komuter pun boleh kita sebut dalam slide kita. Guna highway pun boleh, tak sampai sejam pun. Lebih kurang plus minus 1 hour je tuan-puan. Keduanya adalah kedudukan UPSI ranking Asia dan dunia. Kita jaga semua tu tuan-puan. Bila kita pattern yang kita punya ni, kita masuk dalam joint ranking ni, alhamdulillah, meningkatlah kita punya ranking dunia ni. Kita nak visibility UPSI tu. Kita kempen untuk memperkenalkan UPSI ni. UPSI ni apa? Dulu mundur, tak ada ranking. Sekarang dah meningkat tuan-puan. Kemudiannya banyak program-program mobility yang melibatkan international, student international. Kita wujudkan, kita ikatkan MOA ataupun MOU. Kita join penyelidikan punya pertandingan, perundingan dan juga kita wujudkan 7 bahasa antarabangsa tuan-puan. Kalau rakan-rakan daripada UA lain yang baru tahu, UPSI telah ada 7 pusat bahasa tuan-puan. Di bawah tu, lokasi yang di bawah telah tuan-puan. Jadi ini adalah visibility UPSI tuan-puan. Di mana mewujudkan beberapa pusat antarabangsa. Kita dah go international beberapa tahun ni. Sebenarnya kita anjurkanlah event-event yang bertaraf antarabangsa. Nak tarik international punya student ataupun foreigner nak tahu UPSI ni apa. UPSI ni ada apa. Okey tuan-puan, itu adalah visibility UPSI. Okey, seterusnya, poin seterusnya, yang seterusnya, okey, apa kemampuan grafik dalam kempen visibility UPSI ni? Ini yang saya hasilkan lah tuan-puan. Saya buat ni, saya design ni untuk light box banner di KLIA daripada tahun 2018 sampai tahun ni tuan-puan. Saya design untuk banner utama ni tuan-puan. Ini kawasan paling hotspot tuan-puan. Sampai je departure area tu, turun escalator tu terus nampak UPSI. Saya ada dengar juga daripada beberapa rakan tanya, you kami nak tempat UPSI tu. Dengar tuan-puan, macam dah pattern dah. Area tu adalah UPSI punya tempat tuan-puan. Situ kita rasa shock sikit lah. Sebab kita dah kekalkan kawasan tu, kita iklan setiap tahun lah. Itu ada, kita invest lah tuan-puan. Kita invest untuk kita nak tempat tu memang hotspot, orang sampai daripada international sampai ke daripada dalam negara pun lalu escalator yang sama turun dekat sini nampak dah UPSI. So situ kita dah pattern kan, melekat di minda orang-orang semua mesti pendidikan, dan di situ adalah kawasan UPSI lah untuk iklankan sesampai daripada cecah tanah je, touchdown terus nampak UPSI ni. Ini adalah antara usaha UPSI untuk visibility UPSI dan juga dengan sokongan graphic design lah tuan-puan untuk kempen identity corporate untuk menjenamakan UPSI tuan-puan. Perkenalkan UPSI ni di mana dan apa yang kita buat, core business kita. Okay, seterusnya Cik Fahim. Seterusnya apa lagi yang grafik membuat kempen kita? Okay, yang ni saya design di highway tuan-puan. Kita ambil juga bukan hotspot sangat, tapi paling hotspot tu adalah area yang overhead bridge highway tu. Situ tuan-puan, daripada rakan-rakan daripada USM ke, daripada Utah, Ipoh nak ke KL pasti lalulah highway ni. Takkan lalu je kampung kan tuan-puan. Okay, lalu highway ni tuan-puan 3 saat, pecut 3 saat cukup untuk baca UPSI pendidikan nombor 1. Kita tak akan bubuh design yang macam lagu sangat supaya orang 3 saat pecut baca dah, memartabatkan pendidikan. Kita memang tiger in education tuan-puan, tiger kita.
kita memang core business kita memang pendidikan, kita aim yang tu, pedagogi pendidikan semua tu. Dan juga kita memang nak orang tahu yang kita ni mesti nombor satu dalam pendidikan dan juga lokasinya di mana. Kita takkanlah nak tidak memperkenalkan di mana kita berada, tuan-puan. So itulah dia di mana kita wujudkan di dalam website pun kita nyatakan lokasi kita di dalam slide yang bahagia Vice Chancellor pun kita sebut kedudukan opsi ni di mana, kita promo. Kita apa ni corporate tu, identity corporate tu kita patternkan opsi ni dan kita jenamakan. Seterusnya kita visibility-kan opsi ni di mana, tuan-puan. Kempen memperkenalkan opsi ni. Okey, slide seterusnya Encik Fahim. Okey, ini pula di jalan belah dalam. Kalau yang melalui jalan dalam kita tunjukkan juga, tuan-puan. Okey, kemampuan grafik dalam untuk kempen visibility ni, billboard ni di tepi jalan raya utama antara sepadan Perak dan Selangor lah, ataupun yang lalu jalan dalam ni akan nampak lah di tepi billboard, tepi T-junction traffic light tu, tuan-puan. Di situ akan nampak lah, kita perkenalkan jugalah usi ni apa, pendidikan juga masih lagi yang sama, pendidikan antara pengantarabangsaaan dan juga research, tuan-puan. Okey, daripada design ni, tuan-puan, sebagai grafik, okey, kita telah memanipulasi lah gambar ni, tuan-puan. Saya tidaklah sebiji-biji ambil gambar tu stampa, tuan-puan. Okey, next slide Cik Fahim. Ini. Okey, ini tuan-puan. Ini cara kita buat magic sikit lah dalam grafik, tuan-puan. Siapa yang tak tahu tu, gambar asalnya ada di nombor satu tersebut. Gambar asalnya dia bukanlah seperti yang kita tengok tadi, tuan-puan. Kemudian saya crop setiap orang ni. Inilah magic dalam grafik, kita memanipulasi gambar mengikut keperluan dan kesesuaian kita lah, tuan-puan. Kemudian saya lihat gambar perempuan baju oranye tu tidak ngam dengan kelompok lelaki di belakangnya. Saya tampal pula gambar perempuan yang baju oranye tu, baju biru tu. Baju biru tu. Saya pakaikan juga beg yang sama baju oranye tu. Saya gantikan je, tuan-puan. Ini antara magic dalam grafik lah, tuan-puan. Kemudiannya Vice Chancellor sebut dia nak juga gambar-gambar Mak Saleh ataupun orang Jamaika. Saya tampallah gambar gadis Norway dan juga gadis Jamaika. Saya tambahkan background di tempat yang lebih green lah, tuan-puan. Lebih kawasan yang lebih berpokok, cantik sikit, tuan-puan. Jadi saya gambar yang disunting tu disettlekan di dalam Adobe Photoshop tu dan juga diimport ke dalam Illustrator untuk sebagai finishing, tuan-puan. Saya masukkan efek lain seperti shadow, masukkan font gambar semua dan akhirnya selesai di Adobe Illustrator. Bolehlah untuk dipaparkan di board banner tersebut, tuan-puan, untuk visibility opsi. Ini antara kemampuan grafik lah untuk bantu kempen visibility opsi. Iaitu memperkenalkan opsi ini adalah core business dalam pendidikan dan juga untuk mengekalkan pattern ataupun image identity corporate opsi itu sendiri, tuan-puan. Okay, seterusnya Encik Fahim. Okay, seterusnya apa lagi yang kita buat, tuan-puan, untuk visibility opsi ini, tuan-puan? Kita promo juga di dalam gerabak MRT. Ini pada tahun 2018 dan 2019, tuan-puan. Ini yang saya hasilkan design master dia. Designer PKK bantu saya lah untuk design panel opsi tu, panel poster di bawah tu, manakala saya di belah atas tu. Selama 2 tahun berturut lah saya menghasilkan design master. Kemudian dia dibantu oleh designer daripada PKK ni untuk mempromo juga di dalam gerabak MRT ni. Di sini, tuan-puan, kita pastinya penuh, tuan-puan, penduduk daripada Kuala Lumpur tu menaiki gerabak ni. Sepupu saya pun ada naik ni, nampak, ambil gambar. Alhamdulillah, kan. Dia belajar di UKM. Sebenarnya dia nampak iklan ni. Dia tahu saya yang buat, sebab saya pernah tunjuk. Okay, alhamdulillah, benda ni tersebar, tuan-puan. Opsi ni, kempen visibility opsi ni. Orang duk tengok iklan-iklan ni, opsi ni di mana? Di mana? Oh, akhirnya tahu. Seorang dah tahu, tersebar. Jadi yang benda ni, kempen ni penting, tuan-puan, dengan disokong oleh graphic design untuk visibility opsi ni. Okay, seterusnya, cuba ya. Okay, seterusnya adalah booth pameran di luar negara. Ini saya hasilkan untuk
pegawai khas yang sebelum ini, untuk pergi ke yang belah kiri tu, saya dia pergi ke Dubai. Saya ada bawa yang saya hasilkan design ni, itu memperkenalkan kita punya facility, kita punya apa yang kita offer, program. Ini juga visibility opsi tuan-tuan eh. Pergi buka booth dekat luar negara, tunjuk opsi ni apa. Foreigner pun tengok. Nak belajar bahasa Melayu, boleh belajar melalui fakulti bahasa. Ada brosur dia tuan-tuan eh. Brosur juga daripada mana tuan-tuan eh? Daripada desain grafik juga tuan-tuan eh. Sebenarnya di sebelah kanan tu pula adalah booth pameran di Uzbekistan tuan-tuan. Inilah titik bermulanya kita mendapat tempat di Uzbekistan ni tuan-tuan eh. Ada 2 pusat bahasa kita pergi ke sana oleh pegawai khas bersama TNCA ketika itu tuan-tuan eh. Kat sinilah kita mempromo opsi ini sehingga remaja di sana tertarik untuk belajar bahasa Melayu kita tuan-tuan eh. Okay, seterusnya Cik Fahim eh. Seterusnya adalah visibility UC, penganjuran program berimpak tinggi tuan-tuan eh. Kita bukan jalan-jalan juga tuan-tuan dalam event ni tuan-tuan eh. Orang semua tahu opsi ni event boleh tahan juga tuan-tuan eh. Kita menganjurkan yang high impact ni tuan-tuan. Start daripada penganjuran majlis apa-apa semua ni. Kursus peringkat Universiti Awam, seluruh Universiti Awam seluruh Malaysia tuan-tuan. Sebenarnya pidato Perdana Antarabangsa Bahasa Melayu. Ini disertai juga oleh pelajar yang boleh berbahasa Melayu tuan-tuan, pelajar international daripada seluruh negara yang masuk untuk pertandingan ni, yang dimenangi oleh student Uzbekistan yang belajar di UPSI tuan-tuan. Alhamdulillah. Kayaknya bahasa Melayu tu tersebarlah tuan-tuan. Sebenarnya kita lepas tu KPU pun kita ada buat event juga. Sebenarnya proses diraja yang dihadiri oleh tuanku daripada Sultan Perak dan juga Maisuri. Event menjemput tokoh-tokoh VIP macam tu. Macam tu tuan-puan Tan Sri Azman dan juga Datuk Sri Idrijala tuan-puan Penganjuran ini yang terbaru tuan-puan Global Educators Award ni. Alhamdulillah kita mendapat dipersetujui oleh yang bagi Datuk BC lah untuk buat penganjuran ini, tapi insya-Allah bulan 5 tahun ni lah tuan-puan Sebenarnya yang bawah tu sebelah kanan tu adalah panel pameran di mana kita dapat menjemput PM pada ketika itulah tuan-puan untuk hadir ke opsi ni. Bukan senang tuan-puan kita nak jemput VIP punya orang untuk hadir ke opsi ni. Dengan penganjuran berimpak tinggi ni lah kita dapat memancing tuan-puan untuk hadir ke sini. Secara langsung media datang ke ni ikut apa yang VIP datang ni, media pun tahu opsi ni di mana tuan-puan kedudukannya dan juga kita punya core business kita Okay, seterusnya Cik Fahim. Kempen seterusnya tuan-puan melalui kempen visibility inilah kita mendapat kepercayaan tuan-puan untuk dapat projek besar negara tuan-puan. Ini tahun-tahun sebelum ni lah, semasa saya di Jabatan Mengarang. Ketika itu kita mendapat kepercayaan lah untuk job-job PLKN. Ketika itu PLKN ni masih ada lah tuan-puan di kepimpinan yang terdahulu wujud projek ni. Kita dapat projek ni tuan-puan, bukan jalan-jalan punya projek tuan-puan PLKM punya modul bersiri tuan-puan dan seterusnya adalah ACAP. Kita pun mendapat kepercayaan ACAP untuk membuat modul changemaker ni untuk leadership ni tuan-puan. Bukan senang tuan-puan kalau kita tak ada kita punya visibility tu, kita punya kestabilan kita establish tu bukan senang tuan-puan nak di appoint ni kepercayaan untuk buat projek besar-besar negara macam ni tuan-puan Seterusnya Cik Fahim. Ini juga ni untuk majlis-majlis diraja. Kita nak menjemput raja tuan-puan. Datang ke Tanya Malim ni, datang ke USI ni. Mungkin UA lain boleh tengok tuan-puan di mana kita menjemput, kita create satu event majlis yang berkaitan dengan diraja ni. Contohnya konsert diraja, kita jemput tuanku juga, Tuanku Sultan Perak. Majlis perasmian pameran institusi diraja Malaysia pun dijemput juga tuanku. Dan juga dia, of course bila tuanku turun, Esko Perak pun turun. Dan media-media pun turun. Di sini sekali lagi lah tuan-puan, visibility opsi tu
ternyata sudah berkembang lah tuan-puan. Orang tahulah usi ni di mana, buat apa, core business-nya apa, dan juga disokong oleh grafik lah tuan-puan. Khususnya Cik Fahim. Okey, ini adalah secara ansur tempias graphic designer pun mendapat juga tuan-puan. Bila kita yang design tu, orang duk tanya kita siapa yang design program sekian-sekian. Tempias tu dapat jugalah CP-CP tu. Ada jugalah bantu. Ni ada daripada UA lainnya, Usim tuan-puan. Saya ada design juga kelepasan di Jabat Pendaftar sana ya. Ada syarikat tertentu tu dia tak ada tim grafik. Jadi kita bantulah. Khususnya buku-buku yang beberapa perkara macam contoh buku Pusaka Beting Beras Basah ni adalah melalui pejabat tuanku tuan-puan apa ni, orang besar jajahan Bagan Datuk ni ada minta bantuannya ni, saya bantulah seperti yang dimohon tu. Biasanya buku-buku seni bina negara ni antaranya lah. Khususnya Cik Fahim. Okey, ini adalah apa lagi? Selain kita dah selesai kempen visibility USI, apa lepas tu kami buat? Kita akan, selepasnya tuan-tuan, kita kempen 100 tahun USI tuan-tuan. Waktu itu kita nak kita nak genap 1 tahun lah tuan-tuan. Jadi kita kempen lagi. Kita dah selesai kempen Universiti Perguruan kepada Universiti Pendidikan. Yang kedua adalah kempen memperkenalkan USI ni di mana core business kita. Ini adalah yang ketiga tuan-puan. Kita yang betul-betul kempen besar lah tuan-puan. Iaitu adalah kempen 1 tahun USI. Ini dah paling kemuncak lah tuan-puan. Zaman yang bahagia Vice Chancellor sekarang ni. Iaitu kita mulakan dengan kemampuan grafik untuk bantu mendesain billboard di pintu utama kesah dan panel pameran tuan-puan. Pada ketika itu tuan-puan adalah kemuncak pelancaran tuan-puan. Malah puncak tu lain tuan-puan. Ini adalah di awal nak 1 tahun tu, kita dah mula berkempen lah tuan-puan. Kita nak bukan mempaten tapi lebih kepada macam image identity 1 tahun tu kita nak kempenkan supaya orang tahu kita ni dah 100 tahun dah daripada tahun era SITC. Okey, kemudiannya MPSI, IPSI dan juga UPSI. Okey. Saya start di mana tuan-tuan? Bermula di billboard pintu masuk pintu utama kampus baru tuan-tuan. Daripada rakan-rakan UA lain, kalau tengok kalau masuk ke kampus baru tu di Proto City tu, adalah sebelah kanan tu kita kempen lah waktu ketika itulah kan. Mungkin pengunjung masuk-masuk datang, si ni dah nak 1 tahun dah rupanya. Baru tahu. Di situ baru tahu. Kempen 1 tahun ni. Okay, next slide Cik Fahim. Kita kempen lagi melalui bukan sahaja di dalam USI. Kita keluar lagi. Selepas saya design untuk yang wall sticker tu di setiap tiang di situ, kita keluar ke highway. Tunjuk lagi yang kita dah 1 tahun USI. Jadinya pengunjung yang menggunakan highway tu lalu-lalu nak ke utara balik Pening, terbacalah 1 tahun USI ni. 3 saat pecut 1 tahun USI. Jadi kita tahu dah USI ni dah nak 1 tahun dah rupa-rupanya. Kita kempen lagi. Next Cik Fahim. Kita kempen lagi sehinggalah kepada malam kemuncak 1 tahun tu tuan-puan. Asalnya Tuanku Sultan Perak je nak hadir tuan-puan. Lepas tu rupanya Agung ketika itu Tuanku Abdullah nak datang juga bersama Permaisuri Agung. Lagi meriah dan lagi besar lah. Media pun turun. Jadi tersebar luas USI ni 100 tahun dah. Dengan adanya malam kemuncak tersebut tuan-puan. Dengan kehadiran VVIP tuan-puan, bukan senang. Tuanku yang berdua ni nak datang. Agung pula tuan-puan melancarkan malam kemuncak tuan-puan. Ketika itu saya lah menghasilkan design ni, termasuklah buku table dia dan juga yang tu bahagian korporat lah untuk yang duit shilling tu tuan-puan dan juga stand. Khususnya Cik Fahim, sebenarnya bukan sekadar di situ tuan-puan, bukan sekadar terhenti di situ tuan-puan. Bukanlah ingat malam kemuncak tu habis-habis.
dalam gerabak ETS pun, ini tahun 22 tuan-tuan, kita grafik ini bantu untuk kempen 1 tahun UPSI meneruskan kempen tu di dalam gerabak ETS. Di belakang seat tu, di pintu keluar masuk. So pengunjung tu yang menggunakan gerabak tersebut, daripada duduk saja terbaca lah UPSI melekat di minda UPSI kan. Kita nak melekat di minda tu, UPSI itu pendidikan lah tuan-tuan, seperti yang top management kita promo di dalam ucapan-ucapan top masing-masing ataupun dalam slide masing-masing. Semua nak promo lah UPSI ni, selain daripada kejayaan kita dalam research dan sebagainya tuan-tuan. Okey, seterusnya Cik Fahim. Seterusnya kempen promo event yang dalam UPSI ni tuan-tuan. Apa yang kita buat, kita nak bagi orang tahu kita ni buat apa dalam UPSI ni. Bukan syok sendiri tuan-tuan. Kita promo event kita, Sukip buat di UPSI. Sukan antara IPT. KPU Talk yang berlangsung dalam beberapa hari lagi ni, dalam minggu ni. Sebenarnya kehadiran delegasi daripada Universiti Otago New Zealand datang ke UPSI. Okay, kita nak wawarkan kita punya event Istiadat Convocation dan juga beberapa event lain. Dan juga dialog mahasiswa Temu Anwar, PMX turun kat sini tuan-tuan. Dan juga kita wawarkan event-event international yang kita anjur. Perak International ni dulu setiap tahun lah saya buat sehingga last 2019 ni lah. Dan juga event-event seperti Sukum UPSI ni tahun 2017 masih menggunakan maskot yang sama lah. Kita kekal lah maskot kita ni tuan-tuan. Bila kita pattern kan, tahu dah UPSI ni landak. Maskot kita memang landak lah. Yang hadir bila kita buat Sukip ke Sukum ke, yang hadir pun tahu dah UPSI ni memang dia punya maskot dia landak. Itu kita orang melekat di minda kita tuan-tuan. Kita dah pattern kan image untuk Sukum ataupun sukan UPSI ni, itu adalah landak tuan-tuan. So ini adalah promo kempen event yang berlangsung di dalam UPSI tuan-tuan, supaya orang tahu UPSI ni bukan saja duduk diam, tapi kita juga menganjurkan event yang berberat tinggi dan juga bertaraf internasional tuan-tuan. Okay, seterusnya Encik Baim. Okay, seterusnya tuan-tuan, ini adalah kita adalah kempen promo facility tuan-tuan. Okay, facility tuan-tuan di sini bukan lama sikit tuan-tuan. Kita nak promo, kita ada merchandise kita tersendiri tuan-tuan. Kita ada butik kita sendiri, butik yang menjual barangan produk UPSI, butik daripada FTV kita yang sangat cemerlang lah tuan-tuan. Kemudian beberapa perkara yang telah dijadikan macam marketing punya ni tuan-tuan. Banyak dah fakulti dah follow, seperti FTV tu dia wujudkan butik benang untuk jual baju dan sebagainya lah. Barber bus dan sebagainya. Untuk yang macam dari UPSI ni tuan-tuan, kita memang promote lah tuan-tuan kita punya produk lah. Kita punya cenderahati kita juga promote kita punya facility yang boleh disewa tuan-tuan. Di sini memang promosi penting tuan-tuan. Identiti corporate kita dijaga, kita promote kita punya facility pula. Dewan STC ni kita promo untuk boleh sewa untuk perkahwinan dan sebagainya, untuk buat event dan sebagainya. Dan juga kita ada UPSI Digital Library tuan-tuan. Yang ni kita sebenarnya dah lengkap banyak lah kita punya koleksi tuan-tuan. Kita hari tu terlambat sikit je waktu Menteri Pendidikan turun yang waktu YB Nordin Khalid itu. Dia baru tahu yang kita sebenarnya koleksi Universiti Digital Library kita dah banyak tuan-tuan. Dia baru tersedar. Itu pentingnya promosi. Sekiranya kita lebih awal sikit, mungkin dia akan lebih aware lah benda ni tuan-tuan. Kita tahu, okey, UPSI dah ada dah Universiti UPSI Digital Library. Kenapa nak bagi you lain? Contohnya macam tu lah tuan-tuan. Berarti promosi tu penting tuan-tuan. Kita terlambat sikit je. Kita dah koleksi pendidikan kita dah mencecah dekat 500,000 lah tuan-tuan. Koleksi pendidikan kita bermaksud 446,000 tu datangnya daripada koleksi digital kita. Kita memang UPSI dah go digital lah tuan-tuan. Semua dah lengkap dah. Kita promo kita punya gym kita,
kita punya sport city kita punya hotel sekolah suit kita, dan juga adventure park. Siapa yang pernah UA lain yang pernah hadir ke sini, yang pernah menggunakan servis di situ, pasti meninggalkan 1001 kenangan lah. Si adventure park ni tuan-puan, memang best lah tuan-puan. Sebenarnya kita ada kita punya digital class kita ada Capri, kita ada akselerasi kita tuan-puan. Akselerasi ni adalah pusat perkembangan kanak-kanak kita. Kita ada research di situ. Ini adalah di bawah penyelidikan dan inovasi lah. Khususnya tuan-puan, editorialism ni tuan-puan, penting tuan-puan. Macam kami di UPSI ni, warga UPSI ni, kita sudah inilah keadaan editorialism di UPSI ni, iaitu berdekatan dengan Banjaran. Di situ ada Gunung Liang, di situ ada air terjun. Kita ambil peluang UPSI ni berdekatan, UPSI yang kampus baru ni, Proximity ni, berdekatan dengan semua fasiliti itu. Kita ambil peluang lah menggunakan ruang yang ada di situ berdekatan dengan Gunung Liang dan juga beberapa air terjun yang ada di situ. Khususnya tuan-puan, kita juga macam promokan jugalah fasiliti yang ada di fakulti kita. Masing-masing ada kelebihan masing-masing lah tuan-puan. Fakulti Bahasa ada dia punya makmal dia, Fakulti Sains Matematik ada lab sains dia, dan juga kita ada muzium zoologi tuan-puan. Jangan terkejut tuan-puan. Zoologi kita boleh tahan juga tuan-puan. Dibuka juga untuk umum, dan juga promo juga untuk sekolah-sekolah tadika untuk hadir tuan-puan. Baru-baru ni ada satu camp tuan-puan. Camp macam camp mengenal wildlife lah tuan-puan. Anak saya Setaim tu, dia seronok lah tuan-puan. Di situ banyak ada dia punya kemudahan yang ada di situ yang boleh digunakan pakai oleh semua warga tuan-puan, daripada yang tua sampai ke muda, kanak sampai ke dewasa, teenager pun boleh pakai di situ. So dibuka juga seperti Museum Sulu Budiman juga, di open tuan-puan. Sekolah-sekolah boleh hadir ke UPSI ni, kita promo fasiliti kita open. Warga daripada Proton pun nak datang masuk UPSI pun boleh. Selain daripada kita promo yang common punya seperti program belajar kan, kita juga promo kita punya kelebihan yang adalah selain daripada program belajar, iaitu promo fasiliti kita untuk digunakan sama, yang boleh disewa tuan-puan. Yang mana yang boleh sewa tu seperti dewan dan sebagainya, tak ada masalah, boleh menghubungi pihak yang berkenaan lah. So itulah tuan-puan, gunanya beberapa graphic design di dalam hidup kita tuan-puan. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kita punya identiti korporat organisasi kita. Macam keadaan sekarang ni, saya mempromo UPSI dah tuan-puan, sebagai staf di sini, promo UPSI dan juga promo kita punya fasiliti melalui desain-desain yang ada. Kemudiannya kita menjaga kita punya penjenamaan tuan-puan. Jenama tu kita kena kekalkan supaya konsistensi. Dalam apa jua keadaan pun, graphic design perlu ada dalam tim tu untuk bantu dari segi marketing untuk design tuan-puan. Kita nak jaga kita punya konsistensi UPSI tu dari segi logo, dari segi promo, campaign dan sebagainya. Kemudiannya lebih kepada untuk menjaga pattern kita lah tuan-puan. Itu pentingnya tuan-puan, identiti korporat ni, di mana untuk mengekalkan kesedaran penjenamaan supaya UPSI ni kekal relevan tuan-puan. Lebih kurang macam tu. So saya ingat itu saja kot yang saya dalam surat saya ni, Cik Fahim. Sekiranya nak buka untuk pertanyaan, saya boleh menjawab lah tuan-puan. Okey, terima kasih panjang lebar Cik K terangkan tentang apa yang dah Cik K buat berkaitan dengan corporate identity. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya buka ruang dan peluang ini untuk bertanya terus kepada Cik K. Jika ada soalan, mendengarkan di Facebook, boleh tinggalkan di ruangan komen Facebook. Maksudnya di Webex, bolehlah kalau tanya direct, mohon untuk unmute-kan mikrofon ataupun tinggalkan soalan di ruangan chat Webex. Saya akan bacakanlah nanti.
saya lalukan kepada rakan-rakan daripada UITC awam ataupun rakan di PSI sendiri untuk tanya direct dengan Cik K. Tak ada ke? Kalau tak ada, saya baca satu soalan daripada Facebook chat. Okay, Cik K, dia soalan daripada Salih Abdullah. Soalan dia begini, pada pandangan Cik K, apakah kriteria atau kaedah pengukuran yang boleh digunakan oleh organisasi itu sendiri untuk ketahui ataupun untuk mengukur bahawa corporate branding yang mereka wujudkan atau hasilkan itu telah berjaya menambat hati orang ramai terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri. Pandangan Cik K berkaitan tersebut bagaimana? Okey. Soalan yang bagus tu tuan. Okey, bila kita nak tahu kejayaan kempen branding kita tu, bila kita telah membuahkan hasil tu di mana contohlah dari sudut kita mempromo, kita menawarkan kita punya program atau bidang fakulti tuan-puan. Okay, contohlah kalau tuan berada di situasi yang hendak mempromo program fakulti, terdapat peningkatan student yang memasuki program tu. Itu yang pertama tuan-puan. Bila tengok statistik, program ni yang kita promo telah berjaya menarik student tersebut. Jadi berarti alhamdulillah kita berjayalah keadaan yang kita telah promo tu. Sebagai contohnya tuan-puan, peningkatan jumlah macam apa tadi itu contoh pertama tadi. Kalau yang lebih skop yang lebih besar lagi adalah opsi ni bila kita bila kita tuan-puan promo suatu produk ataupun perkara tersebut ataupun servis, berarti servis tu orang nak menggunakan tuan-puan hendak menggunakan servis tersebut berterusan continuously berarti benda tu telah berjaya. Contoh macam saya bantu dari segi sudut grafik ni, alhamdulillah saya bantu top management dari sudut grafik ni, orang telah tahu kedudukan opsi ni di mana. Contoh macam tuan daripada UKM ke ataupun daripada UTM ke contohnya kan. Berarti telah tahu hala tuju tu. Okey, kita telah tahu melalui iklan-iklan ni saya telah terbuka seminar saya, UTM adalah telah menawarkan program sekian-sekian, memang ngam dengan saya. So kita pergi mohon, so peningkatan jumlah statistik student tu bertambah. Itu dah bagi saya itu adalah nampaklah kejayaan yang kita telah bina hasil daripada kempen melalui graphic design tadilah. Setakat tu yang saya boleh jawab lah, sekiranya boleh berpuas hatilah dengan jawapan tersebut tuan-puan. Ada lagi ke? Ada lagi Cik K. Soalannya di ruangan Webex daripada Malik Saidon. Dia tanya, apa khabar Encik Khairul? Saya nak tanya, sejauh mana pendapat Encik Khairul mengenai retorik dalam periklanan? Retorik dalam periklanan tu Cik K. Okey. Dalam periklanan ni Tuan Malik Okey, bagi saya pengiklanan ni sangat powerful bagi saya memang powerful. Kalau tak ada pengiklanan, kita punya marketing pun akan tak akan ke mana jugalah. Iklan ni penting. Kita design pun, kalau ada buat design pun tidak ada iklan pun, tidak dihebahkan pun tak guna juga. Jadinya marketing dengan design ni tim yang harusnya bergabung untuk dihebah-hebahkan melalui pengiklanan ni. Jadinya pengiklanan ni sangat powerful, satu tool yang sangat penting, satu cabang grafik yang sangat berguna lah, walaupun tidak dia masih relevan pada sampai sekarang, walaupun dah masuk ke digital punya era. Pengiklanan ni sangat penting dan digabung, disokong oleh tim grafik dan juga tim marketing. Itu bahasilah untuk dihebahkan dan diiklankan lah apa yang kita buat sama ada servis atau produk. Okey, Cik K, soalan seterusnya daripada Nuzuraina, bagaimana membina branding melalui poster kerana kita ada acara dan poster yang pelbagai? Okey. Dalam poster tu saya rasa poster ni tuan-puan dia tidaklah sepadat mana tuan-puan Jadi kita nak iklankan poster tu iaitu nak iklankan program ataupun event dalam tu.
Jadinya hanya minimum saya tuan-puan. Bagi saya contohlah saya ada buat iklan apa ni hari keluarga UPSI tuan-puan tahun lepas. Di dalamnya ada 3-4 program. Jadinya saya hanya meletakkan main tajuk dia, program makan durian beramai-ramai, gambar. Di bawahnya adalah ada satu program sukaneka keluarga bergembira, satu gambar. Jadinya poster ni ataupun bahan secara digital ni tidak perlu padat sangat tuan-puan. Hanya sekadar akan tajuk kecil dia, tajuk utama dia, of course lah hari keluarga kan. So program dia adalah terpecah kepada 3 program. Makan durian beramai-ramai, sukaneka ataupun persembahan tarian ataupun senam aerobik. Sekadar pop upkan tajuk kecil dia yang betul-betul main dan juga gambar. Tapi sekiranya ada macam huraian lebih tu mungkin di dalam brosur lah kot. Brosur yang didigitalkan, keterangan di situ adalah ada makan durian beramai-ramai, sebanyak berapa kilo durian ini dihadir oleh siapa-siapa, kemudiannya durian ini disponsor oleh siapa. Mungkin di situlah akan lebih elaborate lebih lah. So di dalam poster ni tuan-puan jangan padat sangat tuan-puan supaya maklumat tu sampai. Dan tu bila maklumat penuh sangat, gambar yang nak dipaparkan pun terlalu kecil. Jadi tak dapat nak tangkap gambar tu gambar apa sebenarnya kan. Jadi lebih kepada ringkasan lah poster ni. Yang lebih tu mungkin di dalam brosur ataupun pamphlet lah. Okay, hopefully jawapan tu menjawab soalan daripada Puan Nur Zuraina. Okay, soalan seterusnya. Sejauh mana warna dalam poster ataupun hebahan memainkan peranan dalam sesuatu penjenamaan? Okey, baik. Dalam grafik tuan-puan, dalam grafik ni warna, font, image memang sangat penting. Macam saya cakap tadi, warna ni untuk dalam identiti korporat ada warna korporat tertentu tuan-puan. Contoh macam Gardenia tadi, dia pakai warna korporat dia sama je, biru dengan merah belang putih kan. Jadi tidak terlalu pening tengok. Kita dah ada logo kita sendiri, kita pakai warna yang daripada logo sendiri, iaitu warna korporat, ataupun yang kontra dengannya supaya tidak serabut sangat, tidak sehinggalah menenggelamkan jenama itu sendiri. Logo di atas tu tapi color yang serabut sampai 5, 6, 10 color sehingga tak nampak yang main dia adalah tajuk tu ataupun jenama tu sendiri tuan-puan. Jadi bagi saya warna tu penting tapi tidak melampau sangatlah dia punya penggunaan ataupun kombinasi warna tu kenalah ngam tuan-puan. Tidaklah sehingga nampak serabut ataupun maklumat tu tenggelam akibat daripada penggunaan warna yang agak melampau dan kombinasi warna yang tidak kena tuan-puan. Okay, hopefully menjawab soalan. Seterusnya soalan daripada Farouk. Farouk ni dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya ingin bertanya, dengan bajet yang terhad sekarang ini, bagaimana UPSI mengambil langkah alternatif dalam melakukan dan meneruskan kempen penjenamaan? Okey. Ini soalan ni agak bagus juga. Okey, UPSI memang masih lagi meneruskan. Contoh macam saya terangkan tadi, light box banner di KLIA, kita masih teruskan untuk dan juga macam di highway pun, tapi kita macam kurangkan, ada spot-spot area yang kita dah macam kita dah tahu dia punya statistik dia kurang orang lalu, kita macam tidak, kita berhenti untuk invest di situ. Jadi alternatif tu kita masih kekalkan tapi mengurangkan di area-area tertentu supaya bajet tu dapat mensupport tempat yang betul-betul hot spot area tu. Jadi inilah kaedah di UPSI di mana kita menyokong kawasan yang tertentu saja dengan meninggalkan kawasan yang kita tahu statistik dia kurang pelanggan lalu, bukan lagi pusat tertumpu di situ. Kita beralih kepada tempat yang lebih hotspot. Begitulah kaedah yang biasa UPSI gunakan tuan-puan. Dan juga di highway kita telah kurangkan satu billboard kerana area itu rasanya agak hampir dengan billboard yang seterusnya. Kurangkan di situ
Sebenarnya di situlah kita support kawasan-kawasan yang lebih perlu tuan-puan. Begitulah yang lebih kurang seperti lalu lah dia punya apa ni keterangan yang boleh saya nyatakan di sini ya tuan-puan. Okey Cik K, soalan dari komen Facebook ya daripada Syahrul Hafiz. Soalan dia begini. Adakah USI membuat online tracking dan analisis secara digital untuk menyemak keberkesanan aktiviti branding di universiti, terutama melibatkan laman rasmi di web dan media sosial? Ya, ini biasanya dia untuk contoh macam saya ambil website tuan-puan. Ini di tracking oleh webmaster kita lah. Jumlah jumlah pelanggan tu menurun ke tidak, ataupun pelanggan tu lebih interested kepada melihat benda-benda yang pedagogi. Di sini kita akan tracking lah. Ini biasanya data ni dibuat oleh di-track oleh webmaster lah yang jaga IT program benda ni kan. Biasanya dia akan track lah di mana penurunan pelanggan, penurunan view. Di sini kita nampak lah penonton tu ataupun pelayar laman web tu lebih ke arah ke mana? Pedagogi ke, lebih melihat dalam fakulti FSKIK ke. So dia akan tracking di situ, lebih kerap melihat ranking ke macam mana. Biasanya ini adalah bidang webmaster lah untuk track semua ni. Okey, sebelum kita beralih kepada soalan seterusnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di Webpack dan juga Facebook, kita sudah sharekan link kehadiran untuk tuan-tuan puan untuk ambil tindakan dah. Okey, Cik K, kita terus kepada soalan seterusnya. Boleh Cik K? Boleh, tak masalah. Okey, soalan daripada Ahmad Muslihin bin Ahmad. Assalamualaikum Cik K, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk memberi a big impact untuk promosi? Okey, tak masalah. Cik Ahmad Muslihin Okey, ini big impact ni grafik memang akan menyokong sepenuhnya lah dari segi dari sudut grafik design. Okey, kemudiannya hasil design pun haruslah wow tuan-puan. Contohnya saya pun macam dari segi saya sendiri pun saya fikir benda ni untuk promote ataupun satu event yang KPT arahkan USI buat, of course lah saya akan bagi yang terbaik lah tuan-puan sebagai graphic designer. Dari segi design tu kita dah bagi gah. Kemudiannya yang seterusnya adalah gah kedua yang kita perlu buat adalah kena promosi tu kena lebih powerful lah tuan-puan. Itulah yang kita gunakan medium-medium yang platform yang macam tu lah. Di KLIA, di billboard digital. Kemudiannya dalam kata-kata seharian kita yang talk yang kita bagi pun dalam slide pun kita masukkan juga macam version sila kita sebut satu tahun mesti sehingga terlekatlah di minda yang datang tu. Okey, satu tahun mesti. Tapi kita telah secara tak langsung kita promo kita punya event satu tahun. Okey, yang dihadiri oleh VVIP kita tuanku berdua kan. So ini adalah selain daripada yang grafik tu disokong oleh marketing yang bagus untuk promosi tu. Itu satu benda yang penting tuan-puan. Dan juga platform digital tu penting tuan-puan. Contoh macam yang sebagai contoh terdekat lah yang biasa kita gunakan adalah KLIA ataupun billboard highway tu ataupun promo di digital board. Kita memang menggunakan medium-medium tu tuan-puan untuk bagi high impact, big impact yang promosi tu sehingga ke USM pun tahu. Oh, USI ada event ni. Kita promote tuan-puan. Kita promote dengan design yang telah kita hasilkan, kita promote, kita sebar luaskan, kita kempen yang USI ni dekat dengan ni macam warga USI ni akan mainkan peranan jugalah mensebarkan, mengawarkan link-link tertentu adalah USI ni adalah on the way untuk buat event sekian-sekian. So hasil dia adalah orang akan datang, orang akan menyertai program tu, orang akan join pertandingan di dalam USI tu. Akan menggunakan fasiliti yang kita ada. Kamu adalah Saya harap itu dapat menjawab jawapan Encik Muslihin ni. Selain daripada grafik tu dibantu oleh kempen promosi yang terbaik,
Itu akan membantu untuk menghasilkan big impact untuk event yang kita nak Tadi tu anjurkan. memang kita belas minit. Ya, semasa. Tapi dia nampak masih. Uh, Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Boleh. Soalan daripada Syah SB. Salam, apa cara atau medium untuk menyedarkan peranan atau pentingnya branding dalam setiap organisasi? Ranking Branding. Branding, kesedaran tu, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Syah tadi Okey, untuk kesedaran branding ni tuan-puan, dalam setiap organisasi tu, contohlah di Pusat Keselamatan ada nak wawarkan, okay, dia nak kekalkan branding dia tu, Pusat Keselamatan diurusi ni tuan-puan. Branding ni tuan-puan, selain daripada kita buat design, medium macam maya digital ni sangat membantu tuan-puan di era digitalisasi ni. Bila kita kekalkan branding tu, kita hebahkan lagi, kita kempen untuk promosi lagi, benda tu insya-Allah akan relevan untuk jangka masa panjang. Jadinya branding ni bila kita wujud apa-apa hal pun, branding kita kena wujudkan dulu tuan-puan. Kita dah design, kita brandkan. Bila wujud branding tu barulah kita fikir untuk menghebahkan dia. Kita kempen pula. Sesama staf di dalam pejabat keselamatan tu, kita hebahkan pula. Contoh macam Pusat Keselamatan tu ada satu menghebahkan satu servis hal keselamatan lah tuan-puan. Saya tak pasti tuan-puan. Mungkin di sini selepas menghasilkan design tu, kita jenamakan dia. Okey, kita jenamakan servis ni. Jadi kita, apa yang tindakan seterusnya kita buat? Kita akan hebahkan. Kempen. Kalau hebahkan tapi tuan-puan biarkan je, tak kempen, itu lama-lama dia akan mati, lama-lama orang akan lupa. Dalam masa seminggu, sebulan, dua, orang lupa dah. Pusat Keselamatan ni ada satu branding, tapi tidak dikempenkan sendiri oleh pegawai-pegawai di dalam pejabat itu sendiri. Itu gunanya bila dah hasilkan design dah ada dah. Sebenarnya jenama tu dah diwujudkan dah. Tapi tidak dikekalkan konsistensi di dalam mengkempen. Ialah macam Coca-Cola tadi kan. Coca-Cola tu kita bila tak dihebah-hebahkan, buat-buat saja. Ada air botol, air tin, air apa. Banyak dah produk ni. Konsistensi dalam produk tu ada. Tapi konsistensi dalam berkempen tu. Dia mati di situ tuan-puan. Jadi kempen di dalam jenama ni penting tuan-puan. Contoh macam kita kempen menjenamakan UPSI ni. Kita berterusan cakap UPSI ni adalah berada tidak jauh daripada KL. Rupanya tak jauh pun. Daripada tol tu. Masuk tol dah sampai dah. Salah dah, dekat dah. So orang dah tahu dah. Orang mudah untuk datang. Pengunjung pun, saya ingat yang direkodkan oleh bahagian komunikasi korporat, lawatan sehingga Disember 2023 mencapai 88 lawatan, bermakna 23 lawatan antarabangsa yang hadir dan juga 65 lawatan dalam negara. Berjaya atau tidak kempen tu? Alhamdulillah berjaya tuan-puan, sebab kita promosi kempen. Buat saja tapi biar hanya letak kat Facebook, kemudian tak kempen, tak jadi apalah. Facebook kan. Kempen lagi dalam Instagram, kita dah ada banyak medium lah. Instagram lah, dalam TikTok yang ada, BKK pun dah menggerakkan TikTok dalam setahun dua ni. Sebenarnya tu membantu tuan-puan. Kempen tu penting tuan-puan. Kalau kita desain cantik pun tapi tak diwawarkan, tidak dikempen, jadinya kurang berjaya lah tuan-puan bagi saya. Okey, Cik K. Seterusnya kita ke soalan daripada Cik Hanif Muhammad. Pada pandangan Cik Khairul, berkaitan penggunaan AI dalam menghasilkan desain sekarang. Okay, bagi saya dari sudut grafik, untuk AI dari sudut grafik kan, bagi saya tidaklah penghasilannya tidaklah seasli berkarya tuan-puan. Itu adalah dengan sokongan AI. So macam skim B bagi grafik ataupun khususnya grafik lah kan, kita menghasilkan desain, AI ni mungkin kita sebagai rujukan sajalah. Sebab saya pun sehingga hari ini pun saya tidaklah memasukkan sebarang elemen AI dalam desain saya. Sebagai rujukan lah, mungkin nak tengok gambar sekian-sekian, apakah hasilnya jika di dalam bentuk AI. Itu sajalah.
Jadinya AI ni mungkin mungkin lebih bersesuaian dengan medium yang lain lah. Untuk dalam design, saya merasakan design tidak bersangkut paut dengan AI lah. Jadinya design tu masih lagi kita berkarya Masa saya orang seni ni dia berkarya, sama juga yang mencipta lagu, dia berkarya, dia takkan celok muzik bunyi gitar daripada tempat lain untuk masuk dalam dia punya lagu. Dia berkarya, dia dengar, dia berhasilkan lagu dia sendiri, kemudiannya itulah karya dia lah. Itulah lagu dia. Jadi keaslian dari segi design tu, bagi saya AI tu di platform lain mungkin ada keperluan dia bersesuaian tentu, tapi di dalam design tu bagi saya mungkin sekadar refer sajalah. Refer, rujuk keadaan gambar tu jika di AI kan, kemudian kita hasilkanlah daripada keaslian dia daripada design itu sendirilah. Boleh Cik Anik jawapan tu? Okey, Cik K. Seterusnya, soalan daripada EG. Bagaimana untuk memberi pemahaman kepada kaki tangan bukan pereka dan tak ada pengetahuan luas berkaitan dengan grafik, tapi tidak dapat menerima bahawa rekaan korporat ni kebiasaannya konsepnya minimal, jelas dan direct message. Bagi mereka, design ni kena penuh satu ruangan dengan menggunakan pelbagai elemen. Macam mana pandangan Cik K berkaitan ni? Ini pun satu Encik AG, ini pun satu cabaran juga Tuan Encik AG. Cabaran di mana kita berada di bidang lain tuan-puan. Bagi kita nak design tu rapi tuan-puan, rapi, very neat and tersusun cantik lah, ada eye rest dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh mencadangkan dari sudut penggunaan infografik lah tuan-puan. Infografik di mana mungkin teks tu terlalu penuh, kita boleh mengesyorkan agar dipendekkan menjadi point yang akhirnya dari point tersebut kita boleh infografikkan dia yang mana yang lebih ringkas. Mungkin ikon pendidikan tu kita ubah kepada infografik yang lebih mudah. Jadi ini dapat meringkaskan lagi design poster tersebut. Tidaklah selalu cram tuan-puan. Saya juga menghadapi masalah sama juga bila berhadapan dengan insan yang bukan bidang grafik tuan-puan. Tapi mungkin kita boleh fahamkan dia di mana bila poster tu terlalu padat, kita susah nak baca. Tapi saya Alhamdulillah bila kita terangkan tu ada setengah top management pun dia faham lah. Dia nak ringkas, faham, maklumat sampai, tak ada masalah. Yang selebihnya, maklumat lebih itu mungkin berada di dalam website dia. Okay, dia bawa dalam poster tu, ini adalah website untuk maklumat lebih lanjut. Jadinya yang selebihnya tu boleh diletakkan di dalam website tu ataupun brosur lah tuan-puan. Jadi saya memang setuju agar ringkas ni ringkas di dalam design ni penting tuan-puan, supaya mata tu dapat tangkap tajuk program. Gambar ni, okey, kata daripada jauh mungkin tak nampak tajuk tu, tapi nampak gambar tu tahu dah, okey, ini adalah event tentang sains dan matematik. Kita boleh tangkap dah. Jadi pecahan-pecahan bawah dia tu tidak terlalu padat sangat, jadi lebih kepada infografik lah. Biasanya saya macam tu lah. Saya fahamkan mereka, boleh tak 3 perenggan ni ditinggal sehingga 3-4 poin penting saja supaya saya dapat infografikkan lagi, maka lagi ringkas lagi lah di dalam poster tersebut. Dan juga wujudlah satu eye rest yang lebih lapang lagi lah. Dan hasil design pun lebih rapi lah tuan-puan. Tajuk, gambar, image yang kita gunakan, poin-poin yang lebih ringkas lah melalui penggunaan infografik. Mungkin infografik lebih sebagai satu solution lah tuan-puan untuk diringkaskan lagi setiap design yang lebih padat tuan-puan. Okey Cik K, soalan seterusnya. Pada pandangan Cik K, adakah penggunaan aplikasi mudah seperti Canva memadai dalam penghasilan item ke bentuk grafik? Adakah limitasi yang jelas dalam penggunaan aplikasi seperti ini? Kerana ada juga pendapat menyatakan bahawa aplikasi seperti Canva ini boleh menggantikan aplikasi ke bentuk grafik yang lebih kompleks seperti Adobe. Okey. Canva ni tuan-puan yang bertanya tadi Canva tadi tuan-puan juga boleh menghasilkan design. Tapi mungkin dari segi kekemasan dan juga efek yang kita gunakan tu mungkin tiada di dalam Canva tuan-puan. Canva masih lagi boleh reka letak, reka susun. Tapi dia bermasalah bila kita, contoh tuan-puan, nak menghasilkan buku poster
adakah Canva tersebut boleh ubah saiz tu, poster tersebut kepada buku. Buku ni kita nak print tuan-puan. Canva tu kita pakai RGB tuan-puan. RGB ni untuk paparan, untuk paparan, untuk website, untuk view. Tapi kita tiba-tiba kita nak print benda tu, tak boleh tuan-puan. Kita kena ubah juga sebab bila nak printing ni lain tuan-puan, dia punya spek dia punya teknikal dia tuan-puan. Teknikal dia nak kena ubah. Jadinya kekangan tu tetap ada ralat tu. Jadi preprint grafik memang akan guna Adobe ni, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash, Adobe Muse. So setiap presient ni ada kelebihan tersendiri. Tapi Canva ni bagi saya lebih kepada untuk paparan lah. View paparan, nak buat banner digital untuk di-upload ke banner website, mungkin boleh. Tapi untuk membuat design, untuk printing, akan berlaku ralat lah. Dan juga teknikal itu agak susah lah tuan-puan. Nak ubah kepada untuk version buku untuk printing. Jadi di situ kelemahan Canva lah. So di situ nanti akan berlaku macam agak kerumitan lah tuan-puan. Daripada Canva tuan-puan, nak ubah kepada CMYK untuk printing buku, akan berlaku masalah lah. Jadinya Canva tu bagi saya untuk buat design tak ada masalah. Tapi untuk dibandingkan dengan Adobe tu agak jauh lah tuan-puan. Adobe ni dengan ada efek dia, dengan boleh tambahan, boleh crop gambarnya, dengan boleh susun letak yang lebih freedom tuan-puan. Sebenarnya untuk tukar kepada RGB CMYK pun tak ada masalah. Sebenarnya susunan pun contoh macam InDesign tu lebih sesuai untuk buat buku berbanding Illustrator. Jadi Illustrator tu menghasilkan cover, manakala InDesign tu kita buat inside layout dia di dalam buku tu. Jadi senang untuk kita adjust dari segi teknikal dan sebagainya lah. Harap dapat menjawab lah tuan-puan. Okey, tu soalan last daripada di ruangan chat Webex lah. Untuk tengok di ruangan komen di FB pun tidak ada lagi soalan. Mana-mana soalan yang saya baca tu sebenarnya ada berkaitan dengan soalan-soalan lain dan Cik Kim pun dah menjawab juga soalan-soalan yang saya baca tu lah. So, saya bagi masa juga sekejap untuk mana-mana ada rakan-rakan di Webex untuk tanya saya direct dengan Cik Kim. Mana tahu mungkin tanya direct tu dengan voice yang ada, kita boleh tahulah, lebih fahamlah soalan yang nak disampaikan. Boleh, bagi silakan. ruang-peluang lah kepada mana-mana yang nak tanya saya direct. Rasa tak ada kot Cik K. Soalan ni pun dah banyak. Since saya pukul 11 lagi, Cik K menjawab soalan-soalan daripada rakan-rakan kita di chat Webex dan juga di FB. So, boleh kot untuk kita tutup sesi kali ni, Cik K? Tak masalah, sekejap. Boleh, tak masalah. Sekiranya nak ada penjelasan lagi pun boleh bertanyakan kepada saya boleh jawab lagi lah ya. Okey. Kalau tak ada, untuk tuan-tuan makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah bagi link kehadiran di chat Webex dan juga komen FB. Mohon tuan-tuan dan puan-puan ambil tindakan. Mana rakan-rakan daripada universiti awal yang lain boleh pilih di ruangan orang awam untuk mengisi kehadiran tersebut. Baiklah, kita akan beralih ke dengan maklum balas daripada panel berkaitan soalan-soalan yang diberikan oleh sahabat-sahabat daripada ruangan chat FB, ruangan chat Webex. Itu maka berakhirlah siri bicara pentadbir kita pada kali ini, siri 1 2024 bersamaan dengan syarahan Universiti Awam siri 1 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Khairul yang merupakan mereka grafik UPSI yang banyak pengalaman dan banyak kejayaan yang beliau tempuh dan bawa nama USI ke pesada antarabangsa dan kebangsaan. Baiklah, saya mewakili pihak unit latihan bagi semua manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris ucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin sekalian atas ketibatan tuan-tuan dan puan-puan pada bicara pentadbir UPSI siri 1 2024 pada hari ini, sama ada dari USI sendiri ataupun dari universiti-universiti awam yang lain. Saya mohon maaf jikalau sepanjang pengendalian majlis pada hari ini ada kekurangnya. Semoga kita dapat bertemu lagi pada sesi bicara pentadbir UPSI yang akan datang. Alright, dari saya,
Terima kasih kepada semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Cik K. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih BSM. Assalamualaikum. Assalamualaikum.